Assalamualaikum. Okay, kita sambung balik topik kita dalam bab redox. Okay, redox ni ada beberapa bahagian. Satu topik yang agak panjang. Jadi yang lepas kita dah bincang tentang elektrolisis, tetapi elektrolisis sebatian sebatian lebur. Okay, molten compound. So electrolysis they have two types, molten and aqueous solution. Okay, larutan aqueous. So untuk makluman sekali lagi cikgu buat ni pengajaran ni satu video ni untuk kedua-dua kelas lah. Jadi kelas DLP pun menggunakan video yang sama. Jadi tetapi cikgu banyak merujuk kepada buku teks bahasa Melayu. Jadi pelajar DLP kena buat ekstra lebih sikit lah kerja dengan merujuk balik buku kamu dalam buku teks BI ya. Okey, kita seterusnya akan membincangkan elektrolisis tetapi dalam aqueous solution, larutan aqueous. Kita dah sentuh sedikit pada sesi yang lepas bahawa larutan aqueous ni dia ada apa? Dia ada tambahan ion hidrogen, ada tambahan ion hidrogen dan ion hidroksida, yang mana dua-dua ion ni datangnya daripada pengayonan ataupun penceraian air, tetapi separa je. Separa dia bermaksudnya dia mengayon separa lah, tetapi ada jugalah ion hidrogen dan ion hidroksida. Jadi timbullah sedikit masalah kerana akan ada dua ion positif bergerak ke kathod, dua ion negatif yang akan bergerak ke anode. Okey, jadi cikgu dah bincang sedikit, iaitu kita kena tengok we must look into three factors that can affect the selectivity of the ion to be discharged. Okay, so kita akan membincangkan nilai E0, kepekatan larutan adalah kepekatan elektrolit dan jenis elektrod. Okey, seperti semua sedia maklum, nilai E0 ni benda yang baru bagi kamu dan juga bagi cikgu. Kalau kamu tengok di dalam buku teks ni, dia ada link connection kepada YouTube kan. Kadang-kadang YouTube dia tak pakai E0, dia pakai sama ada electrochemical series, siri elektrokimia ataupun siri kereaktifan untuk memilih ion-ion untuk discharge. Tapi kita itu sebagai tambahan lah. Kita kena rujuk buku teks lah. Buku teks pakai E0. Kalau silibus lama, biasanya kami guna siri elektrokimia atau electrochemical series. Ada cikgu tengok tadi dalam link kepada YouTube tadi, dia guna reactivity series. Itu jarang kita guna reactivity series. Dia punya susunan tu hampir sama tetapi ada sedikit perbezaan. Tetapi yang tu kamu guna sebagai rujukan sahaja. Untuk form 5 tahun ni kita kena rujuk buku teks, iaitu menggunakan nilai E0. Okey, kita pergi secara ringkas dahulu di sini bagaimanakah tiga-tiga faktor ni memainkan peranan. Okey, jika kita menggunakan nilai E0, pada elektron anode akan ada dua siapa yang pergi ke anode? Mestilah anion lah. Anion ataupun anion ni apa dia? Anion ni adalah anion ni dia sebenarnya adalah ion negatif ion negatif. Negatif pergi ke anode, positif pergi ke kathod atau cation pergi ke kathod. Okey, kalau dua anion ni pergi ke anode, kita nak pilih siapa?
Memandangkan kalau kita baca sini anion ni, kita kena pilih yang lebih negatif. Antara dua tu yang lebih negatif, atau kalau dua-dua tu positif, kita kena ambil yang kurang positif. Itu ciri yang kita nak pilih bagi anion. Okey. Jadi kalau kita nak ingat, nak senang kira, maksudnya anion tu negatif. Jadi maksudnya kita kena pilih anion yang nilai E0 ni mesti lebih negatif. Ataupun kalau dua-dua positif, kita kena ambil yang kurang positif. Manakala terminal cathode, maka cation ataupun ion positif lah yang akan bergerak ke cathode. Akan bergerak ke cathode yang positif. Jadi kita nak pilih siapa antara dua cation tu, kita mesti pilih yang lebih positif untuk cation. Dia terbalik kepada anode atau kurang negatif. Okey. Kita pergi kepada faktor yang pertama, nilai E0. Yang lain tu kita akan pergi mengikut yang ini kita akan pergi mengikut topik perbincangan nantilah. Kita pergi nilai E0 terlebih dahulu. Okey, ini adalah electrolysis activity eksperimen yang boleh kita lakukan dalam makmal. Kita tengok dahulu sebelum kita bincangkan apakah proses-proses yang akan berlaku di dalam electrolysis. Kita tengok dahulu. Okey, tujuan mengkaji elektrolisis larutan aqueous kuprum 2 sulfat dan asid sulfurik cair. Okey, kita akan buat dua eksperimen menggunakan elektrod karbon. Nampak? Kalau biasa kita akan guna elektrod karbon lah. Okey, kemudian bahan dia tadi, kemudian sel elektrolisis. Okey, ini bentuk radas eksperimen dia. Nampak berbeza kan? Sebenarnya tak kisah kalau kamu buat macam ni pun boleh, ataupun bentuk macam yang macam ni pun boleh. Dua bentuk ni kita boleh buat mana-mana pun boleh. Okey, cuma yang ini dia ada kelebihan dia. Dia terbalik. Dia memang ada bekas dia. Bekasnya kita sambung dengan elektrod tu di bawah. Elektrod tu di bawah, memang ada lubang dia. Kemudian kita buat litar dia. Okey, sambungkan litar. Cuma kelebihan yang dalam bentuk macam ini adalah jika kita yakin yang kita akan membebaskan gas itu kita boleh kumpul di dalam tabung uji ni. Kita boleh kumpul dalam tabung uji ni. Kemudian gas tu kita boleh uji lah untuk mengesahkan kehadiran gas apa. Itulah kelebihan ni berbanding yang biasa yang kita buat. Jadi biasanya yang melibatkan gas sesuai lah dalam bentuk radas seperti inilah. Boleh lah macam tadi pun boleh, tetapi masalahnya apa? Masalahnya kita susah nak kumpulkan gas kita. Okey. Okey, kamu boleh baca. Tuangkan larutan ke dalam sel elektrolisis sehingga setengah penuh. Okey, boleh ditanya dalam exam, inilah cara-cara yang kamu kena buat, prosedur. So, prosedur ini boleh sama ada cikgu bagi 3 atau 4 bintang. Boleh. So, korang, you must be able to write all this procedure. Okay, dengan ayat-ayat seperti ini. Setengah penuh. Semua ikut saja ni. Okay, kemudian isikan 2 tabung uji dengan larutan. Okey, dah terlangkupkan. Sambungkan elektrod karbon. Okey, hidupkan suis. Okey, so ni kamu boleh baca langkah-langkah seterusnya dan rekodkan pemerhatian. Tetapi kita tak belajar teori lagi, macam mana kita nak tahu kan? Ni kena buat eksperimen dahululah. Okey, tak apa. Ini secara ringkas dia eksperimen yang kita akan buat nanti setelah bersemuka. Cuma kita nak tengoklah ini dia punya
perbincangan eksperimen itu tadi. Okey. Kita lihat apa yang akan berlaku di dalam eksperimen tadi. Okey, kita tengok ini anode. Anode, maka anion ataupun ion negatif yang akan bergerak ke anode. Kamu boleh ingat ke siapa yang akan bergerak ke anode, siapa yang akan bergerak ke kathode? Yang negatif pergi ke anode, yang positif pergi ke kathode. Kamu kena pegang tu lah. Jadi kita akan dapati dua anion lah, sulfat dengan hidroksida, manakala cation yang pergi ke kathode atau positif yang pergi ke kathode adalah dua juga hidrogen dengan copper to ion. Okey, so ada sedikit permasalahan siapa yang kita nak pilih, kan, mengikut faktor yang pertama ini. Okey, dia tak bincangkan lagi, tetapi dia beritahu bahawa dari segi pemerhatian gelembung gas tidak berwarna dibebaskan di anode. Gelembung gas tidak berwarna bebas di anode. Manakala di kathode pepejal perang, bila gas tidak berwarna bermaksud gas oksigen. Pepejal perang bermaksud logam kuprum terbentuk di kathode. Okey, kita akan bincang secara perinci kenapa kamu dapat pemerhatian seperti ini. Okey, kita lihat apa yang berlaku di anode. Di anode, ion hidroksida dan ion sulfat akan bergerak ke sana. Okey, siapa yang kita nak pilih antara dua anion ni? Kalau kita rujuk balik tadi statement kita, kita akan pilih anode negatif yang akan bergerak, kan? Negatif bermaksud yang lebih negatif atau yang kurang positif. Jadi antara dua-dua ni nilai bacaan dia positif, tetapi kita kena ambil bacaan yang kurang positif. Jadi hidroksida lah yang akan terpilih. Okey, nampak ni. Nilai E0 bagi ion hidroksida kurang positif berbanding E0 bagi sulfat. Oleh itu, ion hidroksida akan dinyah cas ataupun dioksidakan di anode. Okey, statement ini kena catatlah dalam buku nota kamu. Kenapa dia terpilih? Ini statement yang baru. Dulu tak pakai yang ni. Kenapa dipilih? Kerana nilai OH kurang positif. Nilai E0. Nilai E0 bagi ion OH kurang positif berbanding E0 bagi ion sulfat. Itu sebab dia terpilih untuk dinyah cas. Jadi kamu kalau terpilih untuk dinyah cas, tak apa, nanti kita akan buat bagaimana persamaan ion dia. Okey, yang seterusnya pada kathode kita kena pilih positif, maksudnya yang lebih positif lah. Kathode yang perginya positif, maksud kita akan pilih yang lebih positif. Anode yang pergi negatif, bermaksud kita akan pilih yang lebih negatif. Okey, dapat? Okey, jadi dua ni kita pilih yang lebih positif. Siapa yang lebih positif? Ni, jadi ion yang kita pilih copper. Dia agak pelik sikit dekat sini, dekat belah kiri pula. Yang sini belah kanan, ini belah kiri. Tetapi yang penting dua-dua ni adalah ion lah. Dua-dua ni adalah ion. Okey. Oleh itu ion kuprum akan dinyah cas dan diturunkan kepada kathode. Dekat sini dia dah tunjuk bagaimana tulis persamaan. Ini cikgu rasa dah boleh tulis. Yang ni agak pelik sikit. Ini kita tengok yang lebih lain, persamaan yang lain. Bagaimana nak tulis persamaan ni. Ni lain sikit. Yang ni dah betul. Inilah persamaan yang terlibat di kathode.
Di anode ni cikgu rasa ada pengubah suara yang sedikit Okey, tak apa. Sebelum tu kita tengok rumusan yang dibuat pada buku ni Okey. Okey, kemudian ni rumusan dia, kita menggunakan larutan kuprum sulfat. Okey. Jadi ion yang hadir, cation copper dengan hidrogen, anion sulfat dengan hidroksida. Maka kalau ditanya apa ion yang bergerak ke anode, apa ion yang bergerak ke anode, jadi kamu kena mention dua ion yang bergerak. Yang bergerak dua. Sama juga ke kathod mesti ada dua. Jangan satu je tu dia. Kalau ditanya ion yang bergerak, kamu kena bagi dua sebab dua-dua yang akan bergerak. Cuma pemilihan ion tu hanya satu lah. Contohnya di sini ion yang dinyahcaskan di anode, ion hidroksida sahaja. Ini kamu tulis satu saja. Manakala yang dinyahcas pada kathod pun satu saja. Okey, sebab dia kerana inilah kamu kena buat statement ni. Kenapa dia dipilih? Ni statement ni bagus ni catatlah. Ini cikgu rasa jawapan yang tepat untuk batch kali ini sama juga dengan ni. Okey, tadi kita tertunda bagaimana nak buat persamaan. Okey, persamaan contoh tadi copper ion. Ini persamaan dia. Diterima. Manakala ion hidroksida tadi kan terbalik kan persamaan dia kan. Kan cikgu cakap pelik sikit. Ini sebenarnya persamaan yang betul. So kamu kena hafal dia punya persamaan ni. Dia mesti kalau sini terima, sini mesti buang. Sini mesti buang kita dah belajar. Okey. Tak boleh dua-dua tambah macam ni. Macam tadi ni tambah kan. Mana boleh tambah. Dia kena buang. Sebab ini dah tambah. Tak boleh dua-dua tambah. Okey. Salah satu kena buang. Biasanya negatif tu lah yang kena buang. Negatif buang sebab dia nak jadi neutral. Okey. Yang ni tak nak kamu kena hafal lah ni. Ni pelik sikit. Susah sikit. Kamu kena hafal. Kenapa ada gelembung gas tadi? Kan pemerhatian kita gelembung gas. Kerana ada gas oksigen. Nampak gas oksigen. Bukan sebab air. Air kita tak nampak. Kita hanya nampak gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Okey. Pepejal perang terenap. Pepejal perang terenap. Okey. Gas oksigen. Namakan hasil yang terbentuk. Nampaknya dia ambil satu je. Dia ambil oksigen saja yang terhasil. Walaupun ada air. Dia ambil oksigen saja. Tak apalah. Okey. Yang terbentuk di kathod kuprum. Kuprum. Okey. Logam kali ni dia akan melekat kepada kathod tersebut. Kathod tu akan berwarna perang. Ini menjawab persoalan pelajar yang sebelum ni. Dia kata logam yang terhasil tu bagaimana kan bentuk dia kan. Untuk elektrolisis kali ini dia melekat. Dia tidak seperti leburan. Kalau leburan dia jatuh kan. Dia termendak di bawah. Kalau larutan aqueous dia melekat dekat. Dia terenap, bukan melekat lah, terenap pada kathod. Kathod tu akan berubah warna jadi warna perang. Okey, ini proses dia. Kamu boleh baca lah. 4 ion hidroksida membebaskan 4 elektron membentuk molekul oksigen dan air. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Ini adalah terjemahan daripada persamaan tadi. Kisah di sebalik persamaan tu dia diceritakan dalam bentuk ayat macam inilah. Okey. Jadi yang pertama ni membebaskan elektron, tindak balas pengoksidaan manakala menerima penurunan. Okay, inilah yang berlaku kepada eksperimen tadi lah. Okay, dapat ke? Laju kan? Kalau laju, kamu ulanglah balik rakaman ni beberapa kali sehingga kamu faham. Berserta bacalah buku teks tu. Di samping melihat rakaman. Okey, cuma untuk aktiviti tadi, selain daripada dia mengelektrolisis copper to sulfate, okey, kita dah bincang, ini ada tambahan lagi maklumat yang kamu boleh baca. Bacalah ni,
Baca ni. Boleh pause rakaman, baca tu. Okey. Ini sama je dengan apa yang kita bincang tadi ya, cuma tu kita tak nak uraikan lagi ya. Okey, kita juga ada habis dah. Ni dia tanya lagi ni. Apakah pemilihan untuk elektrolisis HCl pula ni? Kan dia ada buat 2 eksperimen tadi kan. Okey. Bagaimana pula kalau kita elektrolisis asid hidroklorik cair? Apakah yang terhasil? Okey, asid hidroklorik cair ni ada sedikit kelainan sedikit kerana apa ion yang hadir asid hidroklorik? Mestilah H+. Okey, dalam asid hidroklorik dia ada 2 ion, H+ dengan Cl minus. Dan ada tambah lagi 2. Apa dia tambah lagi 2? Adalah ion-ion yang berpunca daripada pengionan separa air kan. Apa dia? Okey, iaitu H+ dan OH-. Ini daripada air. Manakala ini daripada asid hidroklorik. Apa yang tadi cikgu cakap ada kelainan. Apa kelainan dia? Kelainan dia adalah apa nama ni? Sama kan, H+. Jadi kita tak payah pusing fikir yang mana terpilih kerana cation ni memang dua-dua H+. Jadi H+ lah yang terpilih. Okey. So cuba kamu buat ni ya. Cuba buat ni. Selesaikan ni. Buat dalam bentuk tugasan kamu. Selesaikan ni. Dan buat dalam bentuk bentuk macam ni. Buat dalam penota, kamu tulis larutan asid hidroklorik. Nyatakan ion yang hadir. Nyatakan ion yang bergerak. Kemudian nyatakan yang ion that will be discharged. Okay. Kenapa? Why discharge? Okay. Kemudian write the half equation at the anode, half equation at the cathode. Okay, you do the same as for hydrochloric acid. Buat perkara yang sama untuk hydrochloric acid. Cuma hydrochloric acid itu bagi cikgu mudah sikit lah sebab dia di mana?